Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Luqman bin Ode. Nombor metrik 060248. Ta'rif al-jadal, yakni definisi jadal. Yang pertama adalah al-mufawadah ala sabili al-munaza'ah, yakni jadal ataupun jidal adalah berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan lawan. Yang kedua, qad zakarallahu ta'ala fil Qur'an ala annahu min tabi'ah al-insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Yakni Allah menyatakan dalam Al-Quran bahawa jadal merupakan salah satu tabiat manusia, yakni bahawa manusia itu sentiasa bertelagah dan bermusuhan. Jenis-jenis perdebatan dalam Al-Quran, yakni yang kita memfokuskan tentang ma yurad bihi 'alal khasmu wal yazmu, membantah pendapat para penentang serta mematahkan hujah mereka. Perdebatan ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama ialah minha taqri al-mukhatab, mengajukan soalan tentang perkara-perkara yang telah diikhtiraf dan diterima oleh akal secara positif. Yang kedua yang kita memfokuskan, yang saya dapat tugasan, ialah istibda bil mab'i, yakni menggunakan hujah yang berhubung kait langsung dengan asal mula kejadian dan hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu an yutraku suda alam yakun nutfatin min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Yang ketiga ialah ibtal, yakni menggugurkan pendapat lawan dengan membuktikan perbezaan daripada yang dipegangi lawan. Yang keempat ialah menggunakan teori as-sibru wa taqsim, mengumpulkan beberapa sifat sesuatu, kemudian jelaskan sifat-sifat tersebut, bukanlah sebab alasan sesuatu hukum. Yang kelima, yang terakhir, iaitu ifham al-khasmu wal izamah, mengalahkan hujah lawan dengan mendedahkan bahawa pandangan lawannya itu tidak diiktiraf oleh sesiapa pun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal bin Abdul Aziz, nombor metrik 061879. Ta'riful qasam wa sighatuhu. Ta'riful qasam wal aqsamu jam'u qasmu bi fathis sin bi ma'nal hilfu wal yamin. Aqsam adalah bentuk jamak daripada qasam yang bererti al-hilfu dan al-yamin, yakni sumpah. Bentuk asal daripada qasam ialah fi'il atau kata kerja aqsama ataupun ahlafa yang ditransitifkan, iaitu kata kerja yang mempunyai objek ataupun fi'il muta'addi. Wasighatuhu fa'ajza'u sighatul al-qasam salasah, ia terbahagi pada tiga. Yang pertama, al-fi'lu alladhi yata'addi bil ba', iaitu fi'il yang ditransitifkan dengan ba'. Yang kedua, muqsam bih, iaitu sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Yang ketiga, muqsam alaih, yang dinamakan dengan jawab qasam. Seterusnya, ahwalul muqsam alaih, iaitu kondisi ataupun keadaan muqsam alaih. Seperti yang telah dibahagikan tugasan kepada saya akan memilih poin yang keempat. Wa yuqsimullahu ala usulul iman allati yajibu 'alal khalqi ma'rifatiha, iaitu Allah bersumpah atas nama asas-asas keimanan yang wajib diketahui oleh makhluk. Yang pertama, fatarah yaqsimu 'ala tauhid, kadang-kadang dia bersumpah untuk menjelaskan ajaran tauhid. Yang kedua, watarah yaqsimu ala annal Quran haqqun, kadang-kala untuk menegaskan bahawa Al-Quran itu hak, benar. Yang ketiga, watarah ala anna rasul haq
kadang-kadang untuk mendedahkan bahawa Rasul itu benar. Yang keempat, watarah alal jaza' wal wa'du wal wa'id, iaitu terkadang untuk menjelaskan ganjaran, janji dan ancaman, seperti mana dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lisadiq wa innad dina lawaqi, yang bermaksud demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debu bijian-bijian benih dan lain-lainnya dengan penerbangan dan penaburan yang sungguh-sungguhnya, dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendakinya, dan kapal-kapal yang berlayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya. Sumpah demi sumpah bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat tetap benar, dan bahawa sesungguhnya balasan amal tetap berlaku. Dan yang terakhir, yang kelima, watarah ala halul insan, iaitu terkadang juga untuk menerangkan kondisi ataupun keadaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Mengkeri, nombor metrik 059795. Baik, ta'riful misal ni terbahagi kepada dua. Yang pertama al-amsal dan yang kedua wal mathalu fil adab. Yang pertama wal amsalu, dia adalah jamak kepada masalah. Wal mathala wal mithli wal mathil kasybihi wasybihi wasyabih lafzan wa ma'na. Jadi ia bermaksud ni amsal dibentuk jamak daripada masal, ia adalah kata masal, mithil dan mathil, serupa dengan syabah, syibih dan syabih, sama ada dari segi lafaz maupun maknanya. Dan wal mathalu fil adab qaulu mahki sairu yaqsudu bihi tashbihu halul ladhi huki fihi bihalul ladhi qila li ajli ayushbihu mutribuhu bimawridihi mithlu rubba rumiyah min ghair ramin, yang bermaksud penyerupaan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain demi matlamat yang sama. Jadi perawi ini menyerupakan sesuatu dengan sesuatunya asal. Jadi contoh di sini rabbu ramiyah min ghairi ramin, yang bermaksud berapa banyak kemalangan disebabkan oleh kesilapan pemanah. Jadi rabbu ramiyah musibah, yang mana orang yang salah dengan sesuatu musibah walaupun ada kalanya benar. Baik, jadi anwa'ul amsalu fil Quran ni terbahagi kepada tiga pembahagian amsal dalam Quran. Amsalul kaminah, amsalul mursalah dan al-amsalu al-musrahah. Jadi tugasan yang saya dapat adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini bermaksud dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Jadi ayat ini termasuk dalam al-amsalu al-mursalah, iaitu wahya jamal al-arsala irsalan min ghairi tasrih bilafaz at-tashbih fahiya ayatu jariyah mujral amsal. Kalimah-kalimah yang tidak menggunakan lafaz tashbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu dijadikan sebagai ungkapan masal. Baik, jadi yang seterusnya adalah fawaidul amsal, iaitu faedah-faedah amsal. Jadi antaranya adalah wa yatribul mathalu litadhkir haitsu yakunul mumathil bihi mimma takrahu nufus, iaitu menjauhkan jika isi masal itu berupa sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Misalnya mengenai larangan mengumpat yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Nama saya Muhammad Habib bin Anwar Idris, nombor metrik 059851. Saya akan menerangkan tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ta'rif, akhbaruhu an ahwal umamil madiyah wan nubuwat as-sabiqah wal hawadith al-waqi'ah. Iaitu perkhabaran tentang keadaan umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi yang terdahulu dan
peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Seterusnya adalah jenis-jenis kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 3. Yang pertama ialah kisah-kisah para Nabi. Sebagai contohnya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Yang kedua ialah kisah-kisah Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dan orang-orang yang tidak disabitkan kenabiannya. Sebagai contohnya kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Hudud, kisah Ashabus Sabt dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Sebagai contohnya peristiwa perang yang berlaku, peristiwa hijrah dan juga peristiwa Isra' Mi'raj. Pasal yang saya dapat ialah daripada surah Al-Hajj ayat 62 yang bermaksud demikianlah kebesaran Allah kerana Allah dialah Tuhan yang hak dan apa yang mereka seru selain dia itulah batil dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan ayat ini termasuk di bawah subtopik kisah-kisah di dalam Al-Quran. Hakikat bukanlah hayalan. Ini kerana pernah terjadi satu peristiwa di mana seorang mahasiswa menyatakan bahawa kisah-kisah di dalam Al-Quran lebih kepada imajinasi, bukanlah fakta dan realiti sejarah. Dan perkara ini sebenarnya amat bertentangan dengan ciri-ciri umat Islam yang sebenar. Kerana apa? Kerana kita sebagai umat Islam yang sebenar sepatutnya meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk rujukan bagi umat Islam. Oleh itu, kalam Allah ataupun Al-Quran mestilah benar dan berdasarkan kepada fakta belaka, bukanlah imajinasi. Selain itu, di dalam tafsir Ibn Katsir juga ada menyatakan tafsiran mengenai ayat ini yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah SWT sahajalah Tuhan yang hak yang wajib kita sembah. Dan sekiranya Allah ingin menjadikan sesuatu perkara itu terjadi, maka ianya akan terjadi melalui firman-Nya kun fayakun. Begitu juga sebaliknya. Dan apa sahaja yang mereka sembah selain daripada Allah seperti berhala dan patung-patung, ianya adalah batil dan ianya tidak akan mendatangkan kemudaratan ataupun sebarang manfaat kepada kita. Oleh itu, sebagai umat Islam yang sebenar, kita mestilah meyakini bahawa kisah-kisah di dalam Al-Quran kesemuanya adalah benar-benar berlaku dan kita mestilah tidak menyembah sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.